minute for the second. Okay. Tak mungkin saya mampu. Assalamualaikum guys, apa khabar? Apa khabar Niza? Khabar baik, Assalamualaikum semua. Harap semua dalam keadaan yang baik, sihat dan sihat walafiat lah. Selamat datang ke Bual Hartanah SG bersama Niza Nizam di ini mini studio kami. Minta maaf kita masih dalam proses menjadi ini satu studio yang canggih Mana dah tahu tapi yalah. Baiklah. Hari ini apa topik yang kita ingin bincang? Sebelum tu lah saya nak tanya, jika anda ada persoalan, ada kemusykilan, ingin tahu tentang hartanah, jualan hartanah, pembelian kondo, private HDB semua, sila hubungi kami lah. Di mana mana ni kan dah hilang pula talian cepu mas. Masalah ini ya. Okay, Awak boleh call ataupun WhatsApp Niza Nizam di talian yang tertera di skrin anda. Jadi jangan lupa ambil gambar ke, screenshot ke, ataupun ikuti kami selanjutnya dan anda dapat peluang mendengar secara personal apa yang kita akan bincang, apa yang kita akan bincangkan sebenarnya. Baiklah. Baik, saya mampu check tak mampu. Topik hari ini topik hari ini menarik kerana ia macam saya pun terfikir tentang topik apa yang akan memberi manfaat yang lebih berganda lah kepada pendengar, penonton kita. Jadi hari ini topik tentang beli kondo. Tak mungkin saya mampu beli kondo. Ini topik yang mungkin hangat ataupun adalah Nizam. Actually, ia satu persoalan yang kerap orang berkata-kata, tapi mereka ingat sekadar cakap saja, correct. tapi tak pernah macam in serious discussion dengan property agents. Correct. So banyak orang cakap macam ni, saya tak mampu lah. Mampu ke saya beli? Secara saya tidak langsung bila orang tanya tak nak beli kondo, tak mampulah, tanpa informasi, tanpa pengetahuan, tanpa betul-betul check dengan real estate agent, konsultan yang bertauliah lah. Bukan semua orang tahu maaf cakap, tapi kita nak dapatkan informasi yang berkesan, harus dapatkan daripada mereka yang pakar dan telah pun membuat ataupun menjalani perancangan untuk klien-klien mereka lah. Yalah, hari ini kita akan berbincang tentang tak mungkin saya mampu beli kondo. Ini secara santai, tapi kita ingin terapkan kepentingan kita membuat perancangan. Itu yang paling penting. Baiklah. Persoalan pertama selalunya kita bila kita jumpa klien mereka nak jual HDB mereka, tapi bila kita buat perkiraan ada dari segi CPF, dari segi keuntungan yang mereka boleh explore ataupun explore tentang pembelian hartanah privat. Tapi
dengan secara I think secara general mereka taklah, tak mampulah, takkan mampulah ni semua jangan selisih. Tapi ini satu yang kita ingin beri anda pencerahan lah. Bukan anda harus beli, tetapi beri peluang pada diri anda dan keluarga untuk mengetahuilah jika anda kategori yang mana, mampu, tak mampu ataupun lebih daripada mampu. Ini salah satu yang kita ingin memberi pencerahan lah. Yalah. Tapi ni bukan soal mampu tak mampu sebenarnya, Nizam. Ni soalnya actually bagaimana kita boleh mencapai kejayaan dengan memiliki hartanah yang private. Dan memang kadang kita rasa macam tak mampu, tapi bagaimana kita harus berjejak ke arah situ. I mean, that is usually kita, banyak orang ialah tak mampu, tapi kita ada planning. Kalau kita discuss further, kita ada planning dalam 2 tahun, setahun, mungkin boleh mampu. Betul. Sekarang mungkin tak mampu, correct. tapi Macam saya cakap tadi, tak semestinya anda harus beli sekarang. Anda harus terjun membuat keputusan yang mendadak, tetapi ia memerlukan perancangan. Mungkin not next step, maybe the step after. Inilah Yalah, satu. kalau perkahwinan anda mampu plan 2 tahun. Ya, ada orang 5 tahun ada yang 5 tahun sanggup bertunang selama berapa tahun untuk mencapaikan sanggup jenjang pelamin sanggup mengikat perut. Saya ingat lagi, ikat perut bro. Sampai kudu kedengki. Kenapa anda tidak berbuat demikian dengan hartanah private yang di mana anda boleh mencapai satu kejayaan untuk menjana kekayaan demi masa depan, persaraan anda. Ni actually for yourself je lah. Tak semestinya semua orang ada anak atau ada ibu bapa yang harus jaga dan sebagainya. Tapi back to yourself actually betul. Tak semestinya untuk anak-anak dan sebagainya, tapi untuk keperluan anda di masa depan anda, bila anda tak begitu ada kekuatan untuk berkejaya dan sebagainya. Kerana dengan perancangan teliti, bila kita perlu, insyaAllah hartanah tu dapat membantu ataupun to put in a less better term, dapat menyelamatkan anda. Ini important. Can rescue me kind of thing. Important. Bukan nak cakap, nak takut-takutkan tapi banyak berlaku. Pasal kita kan selalu macam Superman, Superwoman kan, datang orang call, saya ada emergency, saya nak jual rumah. Kenapa masih macam gitu untuk menelpon hartanah ejen? Kenapa tidak menghubungi kenapa tak menghubungi hartanah ejen? Ejen hartanah. Ejen hartanah untuk berdiskusi, bukan untuk emergency je telefon property agent ni. Cakap pasal emergency ni, kita baru-baru ni pergi berjumpa dengan satu potential client yang akhir bulan ni ataupun akhir bulan lalu bank akan tarik. Jadi terperanjat juga tapi apa yang dapat saya rumuskan ialah kurang packer, kurang pemahaman, kurang perancangan. Yang important. Dan juga mungkin tidak ambil perhatian lebih sambil ambil level lah, especially yang mungkin ada yang tak DB, tahu tapi jangan malu bertanya. Itu importantnya Malu bertanya satu, tanya kepada pakar, bukan tanya pada orang di kedai kopi atau saudara mara, kawan-kawan yang tak pernah ataupun jarang-jarang mengendalikan jual beli hartanah ni. Ialah it important. Kalau ada persoalan, jangan malu, jangan segan. Kalau nak call kita atau nak WhatsApp, malu kan, cari kita di Facebook, Instagram dan YouTube @nizam_sg. InsyaAllah kita akan beri pencerahan, kita akan beri penjelasan di mana termampulah. Baiklah, I will leave the screen there for a while. Tapi masalah, okey, baiklah, sebelum kita pergi mendalam banyak orang tanya saya tentang beza isi dengan kondo private ataupun executive condo and private condominium. What are the main difference? Apakah perbezaan yang ketara di antara kedua-dua ni lah? Mungkin you nak berikan sikit penjelasan? Okay, actually private, hartanah private dengan EC atau executive condo je sama juga in terms of luaran dia. That means unit dia, size dia, facilities dia, macam ada swimming pool, tennis court, ada playground dan sebagainya, sama juga. Ada security guard dan sebagainya. Tapi actually yang perbezaan yang ketara ialah undang-undang atau kriteria yang eligibility yang anda boleh anda harus meet lah. Meet eligibility criteria. Tapi ada undang-undang yang
anda boleh alamak, lupa. Bukan undang-undang lah. Pada saya bukan undang. It's a policy. Policy lah. Eligibility. Policy eligibility. For example, if let's say you belum pernah beli subsidized flat atau tak pernah beli BTO atau tak pernah ambil grant dari HDB, okay, anda boleh membeli executive condo. Okay, so executive condo ni macam BTO tapi dia private. That means you ada private developer yang mengendalikan penjualan tu. Tapi sebenarnya yang boleh beli adalah perlu ikut undang-undang policy yang ditera-terakan lah untuk executive condo. Harus layak lah. Harus layak. Kelayakan dari segi eligibility. Maksudnya for example salah satunya ialah family nucleus. Macam nak beli HDB juga. EC ni single tak boleh beli. Dia punya kelayakan dia sama dengan beli HDB. First, family nucleus. Suami isteri, mak bapa ataupun anak dengan mak, anak dengan bapa atau adik-beradik di mana kedua-duanya ada 35 tahun and single ke atas, dua singles boleh beli ataupun two non-related single yang above 35. So ada tak dia pernah punya beli BTO. Important tak pernah beli BTO tapi boleh dapatkan grant. At the same time kalau dah pernah beli BTO dan pernah beli resale dengan grant, anda dikenakan resale levy. Resale levy tu actually ke atas rumah yang anda miliki before so anda example lah, put it very simple, yang sekarang anda tinggal di BTO dan telah mencapai MOP dan anda nak beli EC, resale levy applicable to your BTO yang mungkin 4 atau 5 bilik ni, anda harus bayar secara tunai. Itu yang macam tax lah tu dekat pasal both are subsidized. Okay, kita tak nak go into so deep. Private economy macam mana pula? Okay, actually when you say subsidized tu maksudnya apa tau? Kalau anda beli kondo yang sama seperti itu tapi tidak mempunyai policy or eligibility conditions, macam tadi kita cakap kelayakan macam HDB, kondo itu mungkin akan harganya lebih tinggi dalam 20 ke 30% yang lebih daripada executive kondo. Dari itu anda harus memenuhi kelayakan yang tertera di situlah. Apa yang kita nak rumuskan lah, jika EC dengan private condo sebelah-sebelah, jadi harganya kerana bidaan tanah tu berbeza, kerana tanah EC ni subsidized by government. Tanah yang private ni tidak ada subsidi. Jadi dia punya bidaan lebih tinggi daripada tanah EC tu. Jadi developer harus price it also higher. And at the same time, macam Niza cakap tadi, harga EC dan harga kondo private yang baru naik, kemungkinan 20-30% lebih murah lah EC. Selalunya harganya. Tetapi anda harus ada kelayakan lah untuk membeli EC. Itu yang perbezaannya. Dan kenapa begitu? Kerana yang boleh layak membeli EC adalah harus orang Singapura. Okay. That means harus permanent residence. Kalau permanent residence pun Niza, kita tak nak cakap pasal policy lah hari ni. Pasal mampu tak mampu kan. So okay. Salah satu yang selalu kita dengar, kondo ni untuk orang kaya je. Betul ke untuk orang kaya je? Taklah. Tapi orang miskin, bukan soal miskin dan kaya, soal kemampuan. Kerana kita selalunya tidak fasih, tidak tahu tentang status kewangan dari segi hartanah kita. Jadi kita tak tahu kemampuan kita, boleh ke tidak, macam mana cara pembayarannya, ada tak wang tunai, gini-gini semua kita tahu. Tetapi jika anda cara kami ialah merumuskan ni secara terbuka supaya anda dengan informasi yang anda beri pada kita dari tangga gaji, CPF, simpanan and all that, kita dapat memberi lelakarkan plan bertindak untuk boleh ke tidak anda membeli kondo, whether it's EC ataupun kondo private lah. So ni important bukan untuk yang kaya saja, tapi untuk yang ingin memperkayakan diri. Itu yang penting. Actually kaya ni subjektif ni Zam. Pasal kadang-kadang kalau kita kata saya gaji tinggi tapi tak begitu kaya kan. I mean kaya tu subjektif to something lah. I think it's not just the word kaya, you know. Tapi in this context, people kaya tu banyak duit lah. To be very blunt. Kenapa saya tak mampu lah, pasal
tak mampu beli kondo pasal mungkin pemikirannya tak ada, saya tak ada duit, saya tak ada kekayaan, saya tak ada wang simpanan yang berlebihan and all that. So that is the context of this discussion lah. Baiklah. Lagi satu. Yang mungkin kaya tapi kondo hanya untuk, kalau nak beli kondo perlu wang yang berjuta, pasal kondo 1 juta. Mana saya nak dapat 1 juta? Ini persepsi yang mungkin salah tanggap. Tapi sekarang bukan kondo je 1 juta, Nizam. HDB pun dah 1 juta sekarang. Betul. Dah tahun ini dah berpuluh. 38 tak salah saya. 38 ke apa? Lebih lah, Tahun ini saja. Tahun ini saja, okey. Dah banyak HDB yang telah mencecah 1 juta lebih. Dan adakah orang-orang yang beli itu mampu sebenarnya? Ataupun kaya raya? Kaya raya. So soalan cepu mas. Jadi jangan play down you punya kemampuan ataupun ataupun aspirasi kerana tertakluk pada tangga gaji and finances lah. Important. Actually, first is actually tangga gaji anda. Kerana kalau anda mampu pun, kalau gaji anda tidak boleh maintain, menampung the many years, berapa lama you tinggal kat kondo tu pun, ia memeratkan. Kita faham. Correct. Jadi itu kita di sini bukan saja cakap mampu untuk beli saja, tapi mampu untuk tinggal bertahun-tahun di rumah private itu dan seterusnya. Normally orang cakap ada holding power. Jika ekonomi naik, ekonomi suram, anda masih boleh membayar wang mortgage, monthly mortgage. At the same time, of course, cara kita ialah tengok industri pekerjaan anda. Important kerana especially dalam pandemik ni kita harus beri perhatian lebih tentang industri yang anda ceburi lah. Important kerana ia boleh memberi sedikit gambaran yang lebih jelas lah dari jangka masa panjang. Important. Baiklah. Lagi satu orang cakap beli kondo ni tak boleh pakai CPF. Betul ke? Salah. Ini apa tu, bid'ah. Tapi yalah, memang mungkin kurang peka, kurang pemahaman. Jadi bila anda beli EC ataupun private condo, masih boleh gunakan CPF untuk wang pendahuluan, untuk stamp duty dan juga untuk pembayaran bulanan. Tak ada restriction. Jadi important kalau anda ada CPF berkoyan-koyan, masih boleh gunakan untuk wang pendahuluan dan juga bayaran bulanan ansuran mortgage payment. Alright. Tapi ini selalu poin yang nombor 5 ni selalunya kita ditakut-takutkan lah. Nanti kau kau tak bayar bank tarik rumah kau. Ini satu macam mak-mak kita dulu suka takut-takutkan kita kan. Tapi ni Nizam ni perkara pasal tak boleh bayar dan bank tarik ni actually bukan kerana kondo private saja kan. Betul. Mana-mana perumahan pun boleh tarik kan. Tapi sebenarnya macam kita buat tadi, yang kita jumpa klien tu ialah pemilik HDB, bank dan loan, dah bukan berjuta pun, baru berapa 200-300 je. Tapi kenapa tak sampai 200,000 lah saya rasa. Tapi kenapa begitu kan tidak tidak ada pengalaman atau pengetahuan yang betul, kurang bertanya, dan selalu ditakut-takutkan oleh teman-teman dan sebagainya. Jadi kadang-kadang inilah saya cakap maaf cakap teman-teman di luar sana, kadang-kadang teman-teman kita ni ialah secara tidak langsung mereka mungkin niat mereka baik, kita husnuzon, tapi cara mereka memberitahu anda tu membuat anda takut ataupun membuat anda betul juga tapi kita harus mendapat pendapat pakar. Tapi importantly jangan berputus asa macam kita berpelanggan tu kan, dah telefon ramai orang minta tolong, tapi dia rasa macam ada orang yang boleh membantu. Kita Alhamdulillah. yang nombor berapa Kita yang nombor entah ke 20-an lebih ke, tapi alhamdulillah Allah telah menggerakkan dia untuk menelefon kami dan kita telah dapatkan solusi untuk mereka. Cakap pasal telefon, inilah nombor cepu mas kita. Okey. Kerana nombor ni lah kita dapat memberi ruang untuk pemilik tu bernafas dan bank pun telah setuju untuk tidak menarik ataupun seize the property. Jadi sekarang lawyer dan HDB sedang berunding lah. InsyaAllah. Tapi kita tak nak anda semua dalam keadaan begitu. Jangan salah anggap. Kita cuma ceritakan apa pengalaman orang. Jadi itu yang buat kita satu pengajaran. Kita buat plan yang lebih baiklah. Lebih teratur lah. Jangan tunggu masa saja.
Okay, ini yang salahnya selalu orang tak apalah tunggu drag atau apa we call it procrastinate tak apalah tak tepi. Benda gini jangan tak tepi, harus ditangani secepat mungkin. Masa itu emas. Demi masa manusia ni selalu dalam kerugian. Jadi kita harus so call dan WhatsApp kita di sini ada 2 nombor, anda ingatlah. Senang nak ingat sebenarnya. Lagi satu mungkin kita lagi 3-4 point. Maintenance fee. Tinggi ni. Aduh, nak bayar security, swimming pool, tong sampah, apa semua, maintenance fee tinggi. Ini satu anggapan yang salah sekali. Again, myth salah. Pasal maintenance yang tinggi ni sebenarnya actually depends on kadar inflasi actually. Kalau sekarang HDB ramai kan, macam ada perlukan ada playground dan sebagainya kan, dan also ada lift di car park dan ada lift di setiap tingkat dan sebagainya, perlukan maintenance, right? So HDB pun akan menaikkan harga town council anda. Kalau anda tahu, mereka boleh naikkan town council anda. Saya baru dapat tahu yang di Jurong kadar konservansi untuk 4 room flat antara $60 dan $70. Itu tak termasuk kapak lah. Jadi tak termasuk kapak. Pasal kalau anda di private condo, anda harus bayar mungkin dalam $200 ke $300 sebulan, depending on the size, tertakluk pada size kondo itu. Kalau size kondo itu besar, banyak kemungkinan anda punya maintenance fee paling rendah. Kadang-kadang boleh rendah daripada HDB. Dan dia termasuk kapak So kapak, dan anda ada security, anda boleh bermain-main pool dengan anak-anak semua. Menggunakan facility keluarga anda semua boleh satu yang enjoy selalu enjoy. Salah satu yang kita selalu beri pandangan kita kepada mereka yang ingin upgrade kepada kondo ialah it's a gated community. Jadi kalau anak-anak bermain, kawan datang ke rumah dan sebagainya, ia lebih selamat. Lebih selamat lah. Tidak you don't have the public perlu keluar daripada kondo tu, kerana ini sebagai, especially now pandemic ialah ini salah satu faktor-faktor yang mungkin memberi anda trigger keselesaan lah. Takat pasal maintenance fee ni juga, macam ada orang kata saya tak sukalah bayar benda, saya tak pakai pool, saya tak pakai tennis court, saya tak ada kereta, kenapa awak suruh saya beli benda yang saya kena bayar maintenance fee? Betul. Actually maintenance fee ni dia macam insurance juga. Macam anda bayar insurance untuk menjaminkan anda mendapat certain pulangan. Jadi kalau anda bayar maintenance fee dan kondo itu akan dijaga rapi dan cantik dan sebagainya, dan you have maybe every 5 years you have good nice painting of your block all that. Ada uas-uas, ada pemulihan. Itu adalah baik. Jadi nanti in future ada pembeli yang mahu membeli kondo anda, pasal kondo anda cantik sangat dan rapi dijaga. Jadi harus bayar. Tidak dijaga dengan betul, swimming pool kotor lah, pokok-pokok tak ditebas, ada nyamuk semua. Kemungkinan harga kondo anda pun tidak ada peningkatan. Jadi ia mainkan peranan. Fikirkan benda yang positif, jangan cari yang benda negatif tentang pembayaran ni semua. Ada sebenarnya kalau duit tu kita tak gunakan untuk ni, kita gunakan untuk sesuatu yang lebih kurang berfaedah. Betul? Ini pendapat saya lah. Baiklah. Okey. Kebanyakan orang tahu yang kalau beli kondo ni mesti ada bayaran tunai. Tapi ada orang kata saya nak beli kondo tapi saya tak nak bayar cash langsung, boleh tak Cik Nizam? Ada memang tak? Boleh, tapi important kalau anda punya CPF kau-kau lah. Tapi kebanyakan kita ialah setelah buat wang pendahuluan untuk pembelian, mungkin CPF kita kekurangan. Jadi dari segi pembayaran bulanan, ia bukan macam HDB 1,000, 1,200, 1,500 bulanan boleh. Tetapi bila anda beli kondo, normally dia punya mortgage payment atau bayaran ansuran bulanan 2,000 ke atas. Jadi anda harus ada komponen tunai, kerana mungkin CPF anda suami isteri tidak mencukupi untuk dipotong lah. Jadi ada bayaran tunai yang perlu anda. Tapi Nizam, sebenarnya kita pernah jumpa satu kes pelanggan kami yang beli kondo, dia punya bulanan setiap bulan yang dia bayar tu untuk rumah lebih rendah daripada yang dia bayar untuk bulanan HDB. Kenapa tu? Kerana mereka salah satu faktor ialah
mereka tahu yang dengan menokok tambah dengan tunai semasa pembelian, mereka hanya perlu loan yang tak banyak. Actually bukan tu saja Nizam. Sekarang COVID ni adalah masa-masa peluang yang baik kerana interest rate di sana bank paling rendah sekali. Ramai pelanggan kami yang tinggal dalam HDB amat comfortable, amat selesa dengan HDB loan, tapi mereka bayar bulanan yang paling tinggi sekali compare to orang-orang yang sekarang ada ada bank loan. Jadi again it's about tentang kewangan. Yalah, at this point of time kadar faedah bank dengan HDB perbezaannya mungkin 1%, which is a lot. Jadi anda harus tahu tentang pembayarannya lah. Jadi savings from interest is very important, supaya kalau kita gunakan CPF, ia tidak keterlaluan in terms of interest payment kerana CPF dah ada interest. You punya HDB loan ataupun bank loan kalau tidak dapat rate yang baik, akan ada juga interest. Jadi kalau dah combine, macam mana anda nak menjana kekayaan di masa hadapan, kerana menjana kekayaan ataupun keselesaan ni harus ada strategi. Dari segi pembayaran, maksudnya anda harus ambil tahu tentang hartanah anda. Tidak boleh tidak ambil tahu let CPF deduct and all that, kerana jika anda tidak, especially with banks, anda tidak perlu ada loyalty to any bank. Important bank yang memberi kadar faedah yang terbaik, refinance bila masanya. Jadi anda dapat tahu tentang the interest savings yang dapat memberi anda pulangan yang lebih baik lah bila anda jual di masa hadapan. Okey, Nizam cakap pasal CPF, cash ni semua kan. Saya actually nak cakap juga kan. Pasal ada orang kata kalau saya ni kerja tak stable, Cik Nizam, saya ada business, saya perlukan cash untuk bisnes saya. Jadi saya tak rasa saya boleh lah beli kondo, saya mampu HDB pasal stable kan, jadi saya boleh fokus kat bisnes saya. Adakah ini plan yang baik? Saya rasa plan yang terbaik ialah di mana kita dapat tahu tentang anda punya finances dulu. Jadi kita dapat beri anda penjelasan yang lebih terperinci, kerana mungkin apa yang Niza cakap tu ialah cash flow important untuk yang mereka self-employed ataupun ada business and all that. Tetapi jika anda bekerja, bisnes anda maju, tetapi aset yang anda ada ni tidak ada kenaikan dalam jangka masa panjang, ia akan memakan ataupun memberi anda tiada pulangan. Jadi ia macam negative effect. Tak, actually Nizam, sebenarnya ramai tidak tahu perumahan ni atau property boleh as a form of protection. Bila masa anda terjebak dalam COVID atau krisis seperti macam ini, perumahanlah itulah you punya savings. Kenapa ramai business owner di sana, mereka boleh bankrupt, tapi bankrupt in business, tapi they are not bankrupt in their own personal life, pasal mereka ada hartanah yang menjamin keluar mereka menjamin jalan keluar untuk mereka, dan mereka boleh restructure, mereka always can come back. Betul, to HDB. saya rasa important, tapi kita tak nak sampai ke sana lah. Important kita beri satu gambaran. Ni adalah benda-benda yang positif tentang perumahan. Especially sekarang masyarakat kita banyak yang home base home base business and all that, ialah anda gunakan flat anda, tetapi yang penting jangka masa panjang. Macam mana hartanah anda boleh menyelamatkan anda ataupun memberi anda perlindungan bila diperlukan. Itu important. Jadi ingin tahu dengan lebih jelas, dengan lebih teliti, tu nombor yang important anda semak pula, salin ataupun screenshot dan all that, ingat. Jadi call, WhatsApp anytime of the day, insyaAllah kita akan beri penjelasan. Important. Kalau yang ingin follow kami, sila follow kami di social media, di Facebook, Instagram, YouTube, Nizam SG. Kita pun telah synchronize all kita punya account, jadi senang untuk anda cari kita di media sosial. On top of that, YouTube channel kita pun ada video-video bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Jadi anda boleh ke YouTube kami, subscribe dan dapatkan notification supaya apa yang anda ingin mungkin memberi anda lebih gambaran yang lebih jelas, tontonlah video kami. Baiklah, salah satu saya pernah orang bila saya bincang dengan prospek tu tentang pembelian hartanah private, dia cakap, Nizam, kita harus syukur pada apa yang kita ada.
Memang bukan tak salah, bukan saya tak syukur, tetapi bagaimana kita ingin memberi keselesaan, untuk menjamin persaraan kita, dengan kalau kita tidak meneliti tentang perumahan. Kerana apa juga sebab musabab di dunia ini ada mengait dengan perumahan atau hartanah. Masalah ceraian, especially di Singapura. Especially Singapura, masalah penceraian, apa yang selalu menjadi dispute ataupun selalunya rumah. Pasal rumah tu ada satu biggest asset yang paling besar yang harus dibagi-bagikan dan sebagainya. Actually ni pun termasuk aset terbesar, tetapi kalau aset itu tidak memberi kita, tidak menjana pulangan yang sepatutnya, saya rasa ini bukan aset lah. Jadi anda harus, saya tak boleh tekankan dengan lebih lah. Important anda harus tahu status flat ataupun hartanah anda hari ini. Jadi anda dapat buat perancangan dalam masa ataupun perancangan jangan dalam jangka masa panjang, ataupun ambil tindakan. Tapi Nizam ni sebenarnya actually tentang sikap minda anda harus progresif. Okey, dia bukan pasal kita harus bersyukur dan tak bersyukur dan sebagainya, tapi kita harus mengandalkan minda yang progresif. Tapi kita jangan fix our mindset. Okey, kita harus kalau ada dah growth mindset, kalau dah selesa, kita harus bertukar untuk tak selesa. Pasal kalau kita selalu selesa dalam apa-apa cara pun, minda kita akan begitu slow down, akan rasa, dan reaksi kita akan lambat, kerana bila terjadi satu krisis kita akan kelang kabut. Inilah yang jadi kita harus banyak progresif lagi, mampu kita progresif dan sebagainya. 2 tahun ni, setahun setengah ni, sejak COVID kita dapat melihat macam-macam kes tentang perumahan lah, dari penceraian, dari tak boleh bayar. Tapi ada juga kes-kes yang positif, yang mereka dapat take advantage of the situation, dapat jual, dapat keuntungan yang banyak ataupun berlebihan, dan dapat beli rumah private and all that, kerana harga masih dalam kemampuan. Sebelum harga beyond kemampuan kita harus lihat apa yang kita boleh mampu hari ini, dan insyaAllah dapat menjana pulangan yang lebih baik. It's not about making money, to be honest, it's not about making money. Tapi actually untuk preserve our capital, preserve apa yang kita dah kerja kuat selama ini, setiap hari berpuluh-puluh tahun kita dah blood, sweat and tears, people say capital preservation, blood, sweat and tears, Melayu darah, peluhan dan so blood, sweat and tears, kita dah berpuluh-puluh tahun. Bila kita tua nanti, bila kita 50 tahun dan 60 tahun, kita realise aku dah bekerja macam ni, alhamdulillah dapat juga rumah yang berjuta sekarang nilainya. Pasal kita hendak bila kita capai umur 65 tahun, retirement dan sebagainya, kita ada aset yang at least 2-3 juta. Pasal 2-3 juta ni bukan untuk kita seorang sebenarnya, untuk keperluan nanti insya-Allah kalau apa-apa pun yang anak-anak dan sebagainya dapat waris dan sebagainya. So bukan untuk kita seorang. Bukan nak perkecilkan anda di luar sana. Aset 2-3 juta ini tak mustahil kerana imagine 20-30 tahun yang lalu harga HDB berapa? 8,000, 12,000 untuk rumah 3 bilik. And dulu gaji macam 10 sen, 5 sen, 15 sen. Gaji 10 sen ada orang cakap gaji dia 10 sen itu dulu, maksud saya dulu mungkin beratus lah gaji. Tetapi sekarang flat 3 bilik berapa harganya? Tepuk dada, tanya selera. Important jadi kalau anda multiplykannya, let's say 10,000 dulu, sekarang flat 3 bilik mungkin 300,000, berapa kali ganda tu? Boleh tak jika anda turn back the clock, time tu anda beli 10,000, tak terfikir terlintas 20-30 tahun akan datang, harga HDB ni akan melonjak ke 300-400,000 ke? Jadi kita tak pasti fikir jauh lah. Macam sekarang pun dulu kita beli rumah 5 bilik 70,000 kan. Sekarang anak-anak kita beli rumah 4 bilik dah 400,000. Sama yang example yang saya berilah, important kita jangan perbezaan masa, dan itu kita inflasi. So anda harus hedge against inflation. That's why anda selalu dengar property is hedge against inflation. Jadi nilai kewangan anda tu akan setaraf dengan kehidupan masa kini. Yalah, dulu nasi lemak berapa dolar je kan. Sekarang nasi lemak, dulu ada aiskrim 20 sen. Sekarang aiskrim nasi lemak dulu mungkin $1. Sekarang kalau awak beli Royal Flush tu dah $6 agaknya. Tengok telur sudah lah. Jangan marah, Crave.
Yalah, di sekarang tahu kan saya lemak sekadar sekarang. kongsi jadi important anda harus mampu tak mampu. Okey, baiklah. Kita pegang topik kita. Tak mungkin saya mampu beli kondo. Ini satu kalau kita memang ada minda tertutup, memang betul lah. Ini memang betul. Tapi kita harus ada minda terbuka. Walaupun kita mungkin rasa kita tak ada kemampuan pada masa ini, buat temujanji dengan kami supaya kami dapat lakarkan plan tindak anda lah dalam jangka masa 3-5 tahun. Jadi anda tahu tentang perbezaannya jika anda merancang dengan tidak merancang, dengan terserah pada takdir. Tapi Nizam, saya nak cakap sikit, saya Alhamdulillah kita ada pelanggan di sana yang kakak-kakak dan makcik-makcik di sana kan, mereka berani pasal mereka mungkin ada aspirasi di dalam tu kan, berkobar-kobar tapi malu nak tanya. Pasal suami asyik sibuk bekerja, tak dengar cakap dia ke apa kan. So tak kira lah siapa-siapa yang ada aspirasi tu, jangan malu telefon dan tanya. Pasal kalau tak tahu macam mana anda mau plan kan, tak boleh plan ahead. Correct. Jadi kalau anda tak boleh, kalau misalnya anda dapat tahu dan anda rasa sorry lah kakak dah terlambat 10 tahun lah sebagainya apa kata dengan pengetahuan yang anda ada, anda boleh beri semangat kepada anak-anak anda. Betul. Yang baru nak berkahwin. Pasal ni bukan pasal HDB tu kondo. Actually yang banyak anak-anak kita di luar sana boleh beli. The first property is a private condominium. Tak bukan mustahil, tak mustahil untuk start from HDB. No need to be starting from HDB. You can actually boleh berganjak terus ke EC atau ke private property. Kita ada pelanggan yang permulaan their property journey is from EC or private property. Jadi mereka tahu betapa senang ataupun susah. Tapi mereka dapat gambaran yang time mereka beli harga segini, sekarang harga dah macam mana. Jadi mereka hanya tunggu masa yang terbaik untuk mereka cash out ataupun upgrade lagi. Important duit yang kita telah raih tu harus keep working hard for us sampai kita retire lah. Jangan terlalu awal kita cash out and then that's it. Important, kalau anda masih muda dalam lingkungan 30 tahun, 30 lebih, anda ada 3-4 cycle untuk menjana kekayaan demi keluarga, bukan untuk apa-apa, bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk keluarga dan persaraan. Tapi jangan takut juga, apa yang kita sarankan dan sebagainya adalah untuk depend on you punya affordability. Dengan kemampuan anda, bukan sembarang-sembarang kita akan propose kondo ni lah cantik, bukan bukan macam gitu. Pasal banyak orang ingat actually kejahatan ni nak cakap kondo cantik lah apalah, terus terang kita tak gitu. Jual produk. Kita tengok kondo tu whether this kondo that kondo tak ada kena-mengena dengan perjumpaan ataupun bila kita bertemu, kerana important macam Niza cakap, kita buat perkiraan dari segi kemampuan, dari segi aspirasi. Jika perkiraan nampak positif, dan kita dapat beri anda plan tindakan lah, option for you. Important sekali, kita ada sistem di Propnex yang we call RAM lah, RAM, Risk Analysis Method. Jadi bila with all the numbers bukan setara cakap aja with all the numbers, your statement kita kena tengok kita tak boleh cakap awak cakap ada 50,000 dalam CPF, saya tak percaya saya nak tengok sendiri kita tengok tanggal gaji, your payslip, kita tengok anda punya CPF statement anda dan spouse anda juga, dan juga tentang important juga kita akan loan, tanya tentang loan of course, berapa anda boleh dapat, tapi anda harus beri apa anda punya liability. Ada car loan ke, credit card loan, ni semua kita akan beri anda, bukan kita nak judge kita akan beri anda penjelasan tentang berapa loan yang anda dapat, dan juga berapa wang simpanan yang anda ada. Dan jika anda jual flat anda, flat HDB anda for that matter, ada tak keuntungan, berapakah pulangan CPF. Anda harus fikir kerana kadar masa inflation, barang semua mahal, gula dah mahal, beras dah mahal, dan bagaimana semua mahal tapi Alhamdulillah dengan COVID ini hartanah tidak begitu mahal, masih dalam kadar kemampuan banyak warga Singapura. Dah ada statistik di mana walaupun anda baca harga HDB melonjak 8-10%, tetapi jika anda bandingkan sebelum COVID, harga HDB is negatif. Jadi lonjakan 8% tu actually not so significant. Jadi anda harus, jadi kalau semua barang-barang sudah naik tapi hartanah tak begitu naik kerana COVID, Alhamdulillah inilah masa anda harus
take action bagi yang nak tahu mampu ke tak mampu dan sebagainya. Inilah masanya sebenarnya. Jangan tunggu sampai dah dengar kawan-kawan dah beli ini, dah beli itu, baru anda nak sedar diri, baru nak rasa maybe kita should tanya pasal jangan jadi witness. Sebulan tu gajinya gini, kita 2 kali ganda tapi kita tak beli dan sebagainya. Jangan terlambat dalam taking the action. Correct. Kerana apa, banyak macam ni saya cakap gaji besar and all that, tapi selalunya gaji besar ni belanjanya besar. Bila kata orang tu periuk nasi besar, keraknya nasi pun masalah. Tapi so itu pasal inflation. Kita banyak pembelanjaan yang tak perlu, yang kurang faedah lah. Jadi jika kita tahu yang kita dapat salurkan salurkan wang ni kepada aset yang akan meningkat dalam jangka masa panjang, ia sebagai simpanan paksaan atau for savings. Jadi apa yang kita selalu lakukan ialah data dan perkiraan amat important bagi kami. Juga jika anda ada aspirasi tetapi kurang kemampuan, kita akan berterus terang. Tapi jika anda ada kemampuan tapi kurang aspirasi, kita akan bukakan peluang untuk anda. Itulah apa yang Nizam akan lakukan. Important, jangan menyerah kalah tentang diorang boleh beli kerana mungkin kaya, saya ni siapalah. Tapi important kita tahu tentang pembayaran, tentang perancangan kewangan kita lah important. Kerana terlalu banyak kebanyakan pengetahuan ni pasal kerana malu lah, takut segan, dia lah. Nanti banyak orang kata kita suruh telefon awak, takut nanti buang masa dan sebagainya. Tak ada such thing as buang masa. Sekarang kalau awak takut buang masa, kita boleh Zoom. Tak perlu kita buat temu janji buka kedai kopi ke mana. Zoom, anda boleh blank awak punya screen pun, it's okay. Kita dah biasa tengok black screen bila Zoom, no problem. Saya pun berbual macam gini walaupun tak screen tu hitam, tapi no problem. Ini important kerana kita ingin memberi penjelasan yang lebih teliti lah. Baiklah, dah hampir sejam kita berbual ni. Alhamdulillah, kami harap anda dapat sedikit pencerahan daripada perbualan kami. Ialah bual Hartanah SG ni secara santai, tapi kadang-kadang kalau kita terlepas pandang, terguris hati sesiapa di luar tu, minta maaf saja. Ini bukan sekadar ini kita ada sekadar perkongsian. Tapi important, kalau ada pertanyaan, kalau nak ikut kita di social media, Niza, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus Google kita. Anda boleh follow kita di Facebook, Instagram dan YouTube @nizam_sg. Jika anda sedang menyaksikan ni di YouTube, kalau belum subscribe to our channel Nizam_sg. Tekan butang lonceng tu supaya jika bila kita upload video, anda dapat notifikasi. Wah, dia dah macam skrip Baiklah. Jadi important, apa-apa yang ingin anda tahu, reach out to us. InsyaAllah kita akan beri perhatian. Dan apa-apa yang anda perlu penjelasan, boleh cari kita di media sosial, ataupun kalau yang ingin terus penjelasan yang terus menerus, call kami lah. Yang paling senang. Kita akan menjawabnya dengan sendiri. Kita tak ada PA. Tak ada automated. Kita sendiri yang akan menjawab soalan Nizam ataupun anda. Niza akan menjawab. So don't worry about kita tak jawab soalan anda ataupun tak pick up your call. Baiklah. Sebelum kita akhiri, saya ingin saya ingin beri anda sedikit macam advertisement lah. Sebelum kita cakap goodbye, dengarkan ni dulu. Rumah bukan sekadar tempat berteduh atau untuk dinikmati. Bilakah kali terakhir anda meneliti pinjaman rumah anda? Dapatkan nasihat berkesan dari Nizam. Mahukan sebuah rumah tanpa pinjaman atau inginkan pinjaman rendah? Dapatkan nasihat berkesan dari Nizam. Tidak semua rumah sesuai sebagai pelaburan. Jadikanlah rumah sebagai satu pelan simpanan. Manfaatkanlah sepenuhnya dana CPF anda. Dapatkan nasihat berkesan dari Nizam. Telefon 96704504 sekarang. Baiklah, dengan itu saya Nizam Adli dan saya Niza Ali. Jumpa anda di episod yang berikut. Assalamualaikum. Bye bye.